Tak apa. Zalika jawab memang tak apa. Positif ion. Ion positif adalah Kation. ion positif adalah Kation. cation. Kation. Kation, bukan kation, cation. Tak apalah, jadi eja betul. Cation, okey. Kation, ejaannya memang betul lah. Kation, K-A-T-I-O-N. Okey. Okey. Dan untuk ion negatif, Anion. anion. Anion dah, anion dah, jangan minion dah. Okey. A-N-I-O-N. Anion, anion. Okey. Okey je lah. Sebutan tu jangan risaulah, janji ejaan betul. Okey. Jadi kalau tengok kat sini ni pun, okey, dia dah buat label dah dekat dalam tu, yang ion positif ni, cation ni menuju ke katot. Kena ni yang saya sebut hari tu. Dia akan sama dengan cat sebab katot cation, katot cation. Cuma dia berbeza cas lah. Katot tu adalah yang sambung dengan terminal negatif. Cation ion positif. Jadi positif dengan negatif sebab tu dia tertarik. Okey? Okey. Bawah ni sekali lagi sebab dia labelkan pada bahagian larutan. Belah kiri, label belah kiri ni. Nampak kan cursor anak panah saya tu duk gerak-gerak tu kan? Nampak kan sebab saya share screen kan? Nampak. Jadi kat sini sekali lagi elektrolit sama macam tadi. Okey, tahniah. Okey. Kita pergi ke nombor 3. Habiskan soalan lagi. Muka surat ni nak nombor 3. Okey. Sel elektrolitik terdiri daripada, ni nama-nama yang ada dalam satu sel elektrolitik lah. Sumber elektrik dapat daripada bateri. Bateri untuk menghasilkan, ni soalan macam untuk budak-budak sekolah rendah pun boleh ni. Sumber elektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Bagi penuh tenaga elektrik. Sebab dalam proses ni kan dia ada dua tenaga. Tenaga kimia pun ada, tenaga elektrik pun ada. Jadi hak sini menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Anod elektrod pada terminal. Anod terminal apa tadi sambung? Terminal apa? Terminal bateri tu kan ada simbol positif negatif. Itu yang disebut terminal tu. Terminal positif ke terminal negatif? Kan dekat bateri tu kan positif. Positif. Bila ni saya tak faham terminal apa? Terminal kan kalau kita ada nak sambung bateri, nak bubuh dekat jam ke apa, kan kita mana boleh terbalik. Kan dia dah ada label tu, bahagian positif, bahagian negatif. Tu yang kita panggil terminal ke panggil apa? Kalau bahasa biasa panggil apa? Tahu? Tak tahu. Sama lah macam bateri jam ke apa, bateri jam hak tangan tu pun dia tak boleh terbalik kan, bateri hak nipis keping tu, kalau kita bubuh terbalik, mana dia nak hidup? Kita kena letak yang dia punya terminal tu betul lah, belah positif, belah negatif. Tu yang kita panggil terminal. Jadi katot terminal negatif. Oh, ingat cation aja positif, katot terminal negatif. Okey. Elektrolit mengandungi dua ion. Jadi mengandungi dua ion. Ion apa? Cation dan anion. Okey. Kemudian contoh-contoh elektrolit, contoh bukan elektrolit. Ni hak Zalika punya tadi tu. Hak dekat bahagian contoh elektrolit. Air boleh. Asid hidroklorik boleh. Tapi seeloknya lah kalau diberi soalan macam ni, kalau soalan struktur terutamanya, kalau soalan objektif tu tak payah lah. Nak kena pilih hak mereka bagi. Tapi kalau dia minta contoh, secantiknya lah, mulakan dengan perkataan larutan. Sebab apa? Sebab elektrolit kan takrifan tadi macam saya cakap tadi tu, dia adalah leburan ataupun larutan akuas. Akuas ni larutan. Jadi kalau leburan tu mungkin payah sikit nak bagi contoh. Okey? Jadi kita bagi larutan. Dan larutan pun kalau boleh bagi contoh yang di akhirnya tu berakhir dengan nitrat. Maksud saya adalah contohnya larutan natrium nitrat. Larutan argentum nitrat. Ataupun larutan kuprum 2 nitrat ataupun kupron nitrat.
Lepas tu logam apa lagi yang awak tahu? Yang bunyi ni. Larutan kalium Bromida. nitrat. Kalau bromida dia ada bahaya sikit sebab ada setengah-setengah bromida ni dia tak wujud dalam bentuk larutan. Contohnya plumbum bromida. Kalau plumbum bromida dia tak ada larutan. Kalau plumbum bromida boleh letak di depan dia tu leburan. Leburan. Natrium klorida. Leburan natrium klorida boleh, leburan plumbum klorida pun boleh. Larutan natrium hidrosida. Itu boleh. Cuma itulah macam saya cakap tadi untuk keselamatan lah, memudahkan. Kalau awak letak perkataan larutan, di belakangnya tu nama dia tu ada nitrat. Sebab apa? Semua nitrat memang ada wujud dalam bentuk larutan. Bubuhlah apa nama nitrat pun memang dia wujudlah dalam bentuk larutan. Okey? Awak letak apa lagi? Magnesium nitrat ada larutan. Barium nitrat ada larutan. Okey? Senang. Okey, kalau contoh bukan elektrolit pula, senang cerita awak bagi benda-benda yang jenis bukan sebahagian ion tadi itulah. Etanol, minyak, petrol, asetamida, naftalena, tu banyaklah. Okey, yang tu banyak. Nama Japan Itulah biasa-biasa tengok tu. Nak letak nama anak nanti pun boleh. Nur asetamida pun boleh. Okey. Okey, seterusnya Hanis okey nah, boleh ikut nah. Tengok dulu Anis, lepas ni Anis buat catatan dekat tepi ke apa ke, nanti dah dapat modul sebenar pergi ambil kat pondok jaga tu, okey, isikan lebih mudahlah sebab dah ada catatan. Okey, kita tengok muka surat 2, proses elektrolisis. Okey. Semasa proses elektrolisis, ulang balik lagi, ion bercas positif atau nama lain dia. Apa tadi? Ion bercas positif tadi? Cat ion tadi, ion bercas positif. So tempat kosong pertama ni adalah cat ion bergerak ke katot. Katot tu terminal apa tadi? Terminal negatif. Ion bercas positif iaitu cat ion ni kat tempat kosong pertama, cat ion bergerak ke katot, terminal negatif. Kemudian ion yang bercas negatif ataupun anion, okey, anion dia akan bergerak ke anod iaitu terminal positif. Boleh nah? Terminal positif. Sebab ni sebenarnya dia bukan soalan soalan peperiksaan ni sebenarnya Zalika ni. Hak ni dia modul sebenarnya. Jadi dia sebenarnya nak bagi nota tapi dalam bentuk tempat kosong untuk jawab soalan macam tu. Jadi macam berulang-ulang lah. Benda ni macam berulang-ulang. Tapi benda berulang-ulang ni lah yang menyebabkan jadi ingat, faham, tahu. Okey. Okey, kalau kat sini nah. Ion plumbum bercas positif bergerak ke cas positif cat ion tadi kan. Cat ion bergerak ke terminal mana ataupun elektrod mana? Bergerak ke tadi saya sebut cat dengan cat. Jadi kalau katot, katot pula. Kalau cat ion bergerak ke tersebut tadi. Bergerak ke anode. Ion positif cat ion. Cat ion bergerak ke terminal negatif. Terminal negatif adalah katot. Katot ke katot aja betul. Okey. Jadi ion bercas positif bergerak ke terminal negatif ataupun katot kat sini. Okey. Kemudian ion bromida bercas negatif bergerak ke hak lawan dia lah. Anod ataupun terminal positif. Atau kalau untuk jawab kalau dekat modul ni kita tulis dua-dua lah tak apa.
Tapi masa jawapan dalam soalan struktur SPM nanti tu, pilih salah satu dah. Okay, jangan pilih banyak-banyak. Sebab kadang-kadang takut tertukar. Bukan apa, takut tertukar. Awak tulis kat sini contohnya, ion bromida bercas negatif, dah betul dah bergerak ke anod. Tiba-tiba awak tulis kat situ terminal negatif. Salah kat situ. Okay, jawab satu hak confident betul je masa SPM. Tapi dekat nota ni, dekat modul ni, tulislah banyak-banyak pun tak apa. Tulis 2 tu pun tak apa. Okay. Okay. Contoh yang dia bagi kat sini. Masa ni baru kita sebut bahannya. Yang ni kita tak sebut elektrolit dah dalam ni. Ini kita sebut bahannya. Macam tadi Hak Zalika bagi first tadi tu, gambar hak tadi tu 6.1 tadi tu dia ambil gambar rajah umum. Sekarang ni dia dah bagi dah. Rajah 6.3 elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Jadi barulah dalam tu elektrolitnya khas dah. Elektrolit dia adalah plumbum 2 bromida. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok ni dia perbesarkan ni. Ni kita tak payah isi pun tak apa. Hak gambar di sebelah kiri ni sebab dia dah perbesarkan duduk di sebelah kanan ni. Okey. Elektrod yang duduk belah kiri ni bersambung dengan anod positif. Anod. Okey nah. So dekat sini adalah anod. Yang kedua bersambung dengan terminal negatif kalau duduk ni adalah kathod. Okey. Lepas tu label dekat dalam ni, dekat bawah ni, okey. PB2+ ini adalah ion plumbum. Yang Br ni adalah ion bromida. Ya. Hak dekat kotak besar ni kalau nak isi pun tulis leburan plumbum 2 bromida. Leburan plumbum 2 bromida. Okey, mudah. Okey. Ada bunyi motor-motor duduk kat kedai makan ke apa ni? Duduk kat mana? Zalika duduk kat mana? Kat rumah ke kedai makan ke apa ni? Hanis tu. Hanis lah. Hanis meniaga kuih ke apa? Kok dia buat buka gerai ke apa? Hanis? Dia kat kedai makan ke? Ya. Dia kerja. Oh, tapi kan bukankah lockdown ni tak boleh makan kat kedai ah? Buka kedai makan macam mana ni? Hanis duduk masak apa? Buka. Hanis bagian apa Hanis? Masak ke lap meja ke apa ni? Jaya ni kau. Oh, bancuh ayak. Tak apa. Kedai kat mana? Kedai kat mana? Nanti boleh pergi beli bungkus nak rasa air tangan Hanis buat ayak. Hanis kedai kat mana? Kedai kat mana Pak? Batu 16. Batu 16. Batu 16 saya bukan tahu ni. Batu 16 tak mana? Ni dekat Mi Udang Perahu Mi Udang Perahu. Pendang lagi ya? Ke luar daripada Pendang? Pendang. Jalan nak pergi Kobah. Oh, jalan nak pergi Kobah. Oh, okey. Oh, situ panggil Batu 16 okey. Tak apa. Okey, sikit lagi nah. Ni dah pun jam 9.30. Kalau ikut saya boleh pergi dah untuk cucuk vaksin tu. Tapi tak apa, kita perhabiskan ni. Muka surat 2. Lepas tu last sekali muka surat 3 yang tentang elektrolisis tu saja. Okey, nombor 5 ni. Okey. Pepejal. Elektrolisis sebab apa yang plumbum? Plumbum kan jawapan ni? Elektrolisis sebabnya ion dalam keadaan pepejal, leburan dan akuas. Okey. Yang ni adalah asalnya yang memang pepejal. Ni pepejal sebab kat bawah ni tak ada api lagi. Pepejal lah. Okey. Jadi kalau pemboleh ubah dimanipulasi, okey. Dia macam mana nak cakap nah? Pepejal, leburan dan akuas, benda yang dimanipulasi adalah keadaan. Okay. Kalau nak jawab kat sini, keadaan. Kalau kita tengok kat sini, eksperimen ni, okey, saya tunjuk dulu dengan 2 lagi gambar yang kat bawah tu. Ni tak nampak tadi kan? Okey, yang ini adalah pepejal, yang ini adalah leburan, yang ketiga ni adalah akuas. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasi dekat sini adalah
kita tengok dia punya ni adalah keadaan. Keadaan dia. Boleh nak? Jadi pemboleh ubah P ni pemboleh ubah lah. P titik ni pemboleh ubah lah. Dia ringkaskan. Dia cakap dia dah bertolak. Siapa bertolak pula ni? Oh, kakak saya. Okey. Jadi P titik ni adalah pemboleh ubah lah. Nanti kalau dalam peperiksaan jangan buat P titik. Ini hanya untuk modul bincang modul je. Okey, dalam jawapan sebenar nanti bila exam, eja penuh pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya dekat eksperimen ni, benda apa yang kita akan perhatikan nanti? Bateri. Bateri berubah tak kalau kita buat eksperimen? Tak ada. Kan? Switch kita yang tutup buka. Okey. Benda apa yang akan berubah nanti? Ni, benda ni. Benda ni. Mentol. Ya. Jadi mentol ni adalah sama ada menyala ataupun tidak menyala. Benda tu yang akan terhasil bila kita buat eksperimen ni. Jadi pemboleh ubah bergerak balas, kita boleh tulis dekat sini adalah nyalaan mentol. Nyalaan mentol. Boleh? Boleh Boleh? Okey. Untuk hipotesis, saya nak KIV dulu. Biarkan dahulu. Boleh nak? Boleh nak? Kita nak tengok kepada pemerhatian. Okey. Mentol sama ada menyala atau tidak menyala. Rasa-rasanya kalau kat sini, pepejal. Mentol menyala ke tidak? Menyala. Kalau pepejal, dia tak menyala kat sini, Cik Zalika. Sebab apa? Yang menjadi elektrolisis adalah bila dia guna elektrolit. Kalau elektrolit, dia cuma ada leburan dengan aqua saja. Kalau pepejal, bukan elektrolit. Jadi kalau bukan elektrolit, masa kat sini, mentol tidak menyala. Boleh Zalika? Boleh Zalika? Okey. Jadi inferannya adalah kesimpulan, rumusan kepada apa yang kita nampak. Maksudnya, kenapa mentol tak menyala? Ni sebab mentol tak menyala lah. Rasanya dalam kelas pun saya dah habaq. Pernah jugalah habaq. Kenapa mentol menyala? Kenapa kipas berpusing? Sebab apa kipas berpusing? Sebab tenaga. Sebab ada tenaga elektrik. Tapi kat sini, mentol tak menyala. Kita tak boleh tulis kat sini tak ada tenaga elektrik. Kenapa? Sebab bateri kan ada, sumber elektrik ni ada, tetapi mentol tak menyala. Elektrik ada, tetapi tiada arus yang mengalir. Inferannya adalah tiada arus elektrik yang mengalir. Jadi orang pun akan tanya, dah ada bateri, kenapa tak ada arus elektrik mengalir menyebabkan mentol tak menyala tu? Sebab elektrolit ataupun bahan yang digunakan kat sini adalah apa tadi? Pepejal. Bila pepejal, dia bukan elektrolit. Kalau bukan elektrolit, dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Walaupun kita cucuk dengan bateri 240 volt ke apa ke, dalam bahan yang bukan elektrolit, dia tetap tidak akan mengalirkan elektrik. Boleh macam tu. Okay, ada elektrik, ada sumber elektrik pun, tetapi dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Maka mentol tidak akan menyala. Boleh. Jadi pemerhatian kat sini, mentol tidak menyala. Inferan dia adalah tiada arus elektrik mengalir. Kalau orang tanya lagi, nak bagi faham kenapa macam tu, sebab bahan yang dalam keadaan pepejal tidak mengalirkan elektrik. Okey. Yang ini pun hak untuk leburan, saya nak terus kepada pemerhatian dengan inferan aja. Okey. Kalau hak kat sini, Zalika, Anis, mentol nyala ke tak nyala nanti? Menyala. Menyala. Orang pun tanya, kenapa menyala? Ada arus elektrik yang mengalir. Kenapa ada arus elektrik mengalir? Sebab kali ni bahan yang digunakan adalah leburan. Nampak tak dia panaskan kat bawah ni? Ni dia panaskan ni maksudnya tadi bahan tu pepejal. Bila panas,
dia akan lebur lah. So bila lebur boleh mengalir elektrik. Okey. Hak manipulasi dengan bergerak balas, saya rasa awak boleh copy hak atas. Cuma tukar tang manipulasi je. Bergerak balas, awak tengok pada mentol nyala tak nyala. Tetap sama. Nyalaan mentol. Sama juga dengan hak larutan aquas ni. Mentol ni kalau bergerak balas maksudnya nyalaan mentol. Okey. Untuk yang ketiga guna larutan aquas. Pemerhatian, mentol sekali lagi menyala. Inferen? Okey. Awak pula sebut. Dia sama macam hak leburan. Larutan berair. Aquas. Ya, inferen dia sama macam hak leburan tadi tu. Kenapa mentol boleh menyala? Ada aquas. Bukan ada aquas. Dia ada arus elektrik mengalir. Kenapa kenapa ada arus elektrik mengalir? Sebab bahan digunakan adalah aquas ataupun larutan berair. Larutan aquas pun boleh. Aquas saja pun tak apa. Okey? Boleh nak? Okey. Okey. Jadi untuk yang nombor 6 ni sebenarnya tempoh hari ada sentuh sikit kalau tak silap. Jadi untuk hari ni okey, saya just nak minta lah. Lepas ni video ni kan saya ada record tadi walaupun dah separuh jalan tak apa. Saya akan dia akan ambil masa juga kot untuk masuk dalam drive. Bila dah selesai dekat drive, sebenarnya nak tanya Zalika dengan Anis. Video ni kalau saya send terus ke grup ataupun saya masukkan dekat YouTube channel, mana lagi mudah nak akses sebenarnya? YouTube Mas Cikgu. Sebab saya suka YouTube tu sebab apa? Macam hari tu kalau buat YouTube live tu dia terus masuk je. Lepas tu di mana-mana pun awak boleh ni, maksudnya kalau awak ada boleh tumpang wifi kat mana-mana, kod PKFC ke apa ke, awak boleh buka. Kalau hantar dekat dekat grup tu dia makan data kalau tak silap kan bila awak nak download kan. Jadi kalau dekat YouTube channel ni dia akan kekal kat situ. Kalau awak terdelete ke apa ke, nanti boleh ambil balik alamat link tu anytime boleh buka. Tapi kalau hantar dekat grup sekali terdelete, kalau saya sekali pun terdelete, habis lah. Okay. Jadi hak untuk hari ni, hak last lah sebagai kira tugasan ni, nak minta pelajar-pelajar ni, okey, yang ada ni untuk hafal kedudukan ion-ion ni, untuk anion dan juga cation ni. Kedudukan tu macam mana? Ni kalium susunan ni. Sebab apa? Yang ni akan digunakan nanti untuk subtajuk akan datang. Jadi kedudukan ni dia macam penting sikit lah. Tapi yang penting ni, walaupun banyak ada yang kat sini ni, okey. Nampak tak ion hidrogen ni? Ni saya guna cursor ni. Nampak. Okey, untuk cation, awak hafal 2 je. Iaitu yang duduk bawah hidrogen adalah ion kuprum dengan ion atom. Yang duduk kuprum. Hak atas tu kalau boleh hafal, lagi cun, lagi bagus. Kalium, natrium, kalsium, magnesium semua tu. Tapi kalau susah nak hafal, paling kurang hafal ion hidrogen yang duduk bawah dia, ion kuprum dengan ion argentum je. Nanti adalah sebab dia tu. Paling kurang hafal yang dulu. Nanti bila sampai dekat tajuk ni, yang nak pakai benda ni, nanti saya abang. Kenapa paling kurang 2 ion ni yang kena ingat? Paling kurang. Kalau ingat semua, Alhamdulillah. Paling kurang kena ingat 2 ion ni duduk bawah hidrogen. Okay? Untuk anion pula, ion hidroksida duduk paling bawah. Hak tu yang kena ingat. Hak lain nak ke atas ni tak ingat kedudukan pun, kira macam masih boleh dimaafkan lah. Tak ada masalah. Bukan masalah yang besar. Cuma kena ingat yang duduk paling bawah adalah ion hidroksida. Mudah je kot rasa tugasan untuk hari ni. Mudah. Mudah. Hafal tu ya. Okey? Boleh nak? Jadi insya-Allah saya akan stop sharing screen ni. Okey. Kita akan kembali ke dekat hak Google Meet punya ni. Sana. Stop recording. Jangan stop recording. Saya silap. Okey. Sekarang ni kita akan saya nak ambil gambar sikit lah. Nak masuk dalam Facebook ke apa ke. Ni sebagai bukti kehadiran. Rasanya Anis dengan Zalika je kot yang ada. Boleh buka video. Video pula kamera.
Zalika kat rumah. Ya. Mana nak tengok Anis, kedai Anis. Mana gambar kedai? Kita tengok kat Anis. sini. Okay, Sadna tunjuk show everyone. Show everyone. Macam mana nak show everyone? Lama ya, tak nampak maklum. Kenapa kejap Anis keluar, Zalika hilang? Zalika hilang, Anis keluar. Ataupun kalau Zalika, kalau dekat skrin awak tu nampak tiga-tiga tak? Nampak? Kalau macam tu awak screenshot, lepas tu hantar kat saya sebab dekat saya ni, kalau muka awak keluar, Hanis hilang. Kalau Hanis keluar, Zalika hilang. Boleh tolong screenshot tak? Boleh. Screenshot. Okey, dah. Okey dah. Send dekat grup lah. Okey. Okey. So selesailah kita hari ni. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi kelas PDPR minggu depan lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Ya, salah ke? Waalaikumsalam. Dah ke? Dah. Selesai dah. Saya nak tutup hard record je. Cikgu nak pergi vaksin dah. Ya, nak pergi vaksin. Cikgu pergi vaksin kat mana? Tu kat Dewan tu lah. Okey. Good luck. Okey. Okay.